Wim, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Berlaku pada zaman Khalifah Al-Mansur, seorang lelaki telah bersumpah dan ingin menceraikan isterinya sambil berkata, aku ceraikan dengan talak 3 jika sekiranya esok kamu tidak boleh menjadi seorang wanita cantik seperti bulan purnama yang berada di langit ini. Para hadirin sekalian, pada waktu tersebut dia anggap bulanlah yang paling cantik sekali. Bulan purnama lah makhluk yang paling cantik untuk dilihat. Isteri yang dimilikinya adalah isteri yang sangat cantik. Tetapi tidak berpuas hati kerana dia memandang bahawa bulan itu yang paling cantik. Sehingga beliau sanggup untuk ceraikan dengan talak 3. Aku ceraikan kamu dengan talak 3 jika sekiranya kamu tidak boleh hadir keesokan hari seperti bulan purnama. Para hadirin sekalian, kes ini menjadi serius kerana ia memang sememangnya mengetahui seorang manusia tidak boleh datang dalam bentuk satu bulan, tidak boleh datang dalam bentuk bulan purnama. Akhirnya dibawa kes ini kepada khalifah. Khalifah memanggil para alim ulama. Disebut di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bagaimana para alim ulama dihimpunkan. Apabila semua sekali dihimpunkan, maka Khalifah Al-Mansur tanya, apa pandangan kamu dengan kes seperti ini? Keseluruhannya menyatakan memang jatuh talak 3. Ia tidak lagi layak untuk bergelar isteri kepada lelaki ini kerana dia telah menjatuhkan talak, kerana sememangnya seorang manusia tidak akan datang dalam bentuk seperti bulan purnama. Para hadirin sekalian, dalam ramai yang hadir ini, seorang sahaja tidak mengeluarkan pandangan. Dan orang yang tidak mengeluarkan pandangan tersebut adalah merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Maka pada waktu tersebut Khalifah Al-Mansur bertanya kepadanya, "Ma laka la tatakallam?" Apa sebab, apa punca kamu tidak keluarkan pandangan langsung, wahai Syekh? Lalu lelaki tersebut terus menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa tini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya amiral mu'minin, fal insanu ahsanul asya, wa la syai'a ahsanu min. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai, demi kota Makkah yang memiliki keamanan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia pada kejadian yang paling terbaik. Wahai Amirul Mukminin, manusia adalah makhluk yang paling terbaik di atas dunia ini. Tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk menandinginya. Lalu Khalifah Al-Mansur faham. Lelaki dan ulama ini menyelesaikan permasalahan. Lelaki tersebut pada waktu itu dapat menerima keputusan isterinya tidak diceraikan, dan ucapan tersebut tidak menjatuhkan talaknya, kesan daripada apa yang telah didalilkan daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sekalian yang kita nak membicarakan, fi ahsani taqwim, kita diciptakan oleh Allah dengan makhluk yang paling terbaik, ciptaan yang paling terbaik. Tapi malangnya Allah Ta'ala menyatakan, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikannya berada pada tempat yang paling bawah. Paling bawah, tuan-tuan sekalian, berada dalam neraka. Ciptaan masa duduk atas dunia paling baik, tapi bila sampai hari akhirat, asfala safilin, mereka berada di tempat yang paling bawah, iaitu berada di neraka. Maka pada waktu tersebut Allah Ta'ala kecualikan sekali lagi. Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, melainkan orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka mereka dapat pahala yang tidak putus-putus. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena rasa bersyukur kepada Allah. Biarlah kita dapat duduk dalam majlis ilmu pada hari ini, kita ambil dan bacaan surah At-Tin, Allah kecualikan. Dalam keadaan orang lain tidak perasan apa yang disebut oleh Allah, pahala yang berpanjangan diberikan oleh Allah, tidak putus. Siapa yang mendapat peluang ini? Mereka yang beriman. Siapa yang dapat peluang ini? Mereka yang iringi dengan amal yang soleh.
Maka Nabi SAW kukuhkan dalam pesanan baginda, idza safaral abdu aw marida kataballahu lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila bermusafir seseorang hamba ataupun apabila sakit seseorang hamba, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuknya pahala seperti mana ia telah beramal ketika dia mukim ataupun ketika dia sihat. Tuan-tuan sekalian, apa yang perlu kita ambil pelajaran daripada kata Nabi SAW ini? Kita perlu beramal soleh, banyakkan amal yang soleh, melazimi majlis ilmu seperti tuan-tuan hadir pada hari ini. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala uji sehingga menyebabkan kita sakit dan tidak boleh berada dalam majlis ilmu, sama ada di masjid ini ataupun di masjid dalam kawasan halaman rumah kita. Tuan-tuan sekalian, kata Nabi, kana lahu, kataballahu lahu, Allah akan tentukan untuknya pahala yang sama apa yang telah dilakukan ketika dia sihat. Lazimilah baca Quran ketika kita masih sihat. Lazimilah melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah walaupun dalam keadaan kita sibuk, dalam keadaan kita sihat. Allah Ta'ala akan kurniakan pahala apabila kita sakit ataupun kita berada dalam keadaan musafir dan gagal untuk melakukan amalan yang biasa kita buat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kagum dengan peninggalan yang telah dibuat oleh almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz tempoh hari. Apabila kita menyaksikan bagaimana bukti kasih sayang yang ditunjukkan oleh makhluk yang lain, oleh manusia yang lain, kesan daripada amal dan amalan soleh yang dilakukan oleh beliau, kehadiran yang begitu ramai kerana kasih, kerana cinta, dan apa yang pasti adalah amalan ketika beliau hidup. Amalan ketika hidup dengan melaksanakan ibadah sunat yang berpanjangan. Amalan ketika hidup dengan akhlak yang sangat tinggi perlu kita contohi tanpa kita melihat daripada sudut pandangan politik. Marilah kita ambil perkara yang baik untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita, supaya ia juga menjadi bekalan yang baik sekiranya kita meninggalkan dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji, satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Hampir kepada zina juga dilarang oleh Nabi sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi melakukan perbuatannya. Sebuah hadis Nabi yang diceritakan oleh Imam Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ayyu dhanbi akbaru 'inda Allah? Qala an tad'u lillahi nidda wa huwa khalaqak. Qala thumma ay? Qala an taqtula waladak makhafata an yat'ama. Qala thumma ay? Qala an tuzaniya halilata jarik. Maksudnya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, aku telah bertanya wahai Rasulullah, apakah dosa yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala? Dia bersabda bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala itu yang menyekutukannya, kamu cari sekutu untuk Allah Ta'ala, kamu tidak beriman sepenuhnya kepada Allah. Itulah dosa yang paling besar, kata Nabi. Sedangkan ia jualah yang